ikatan metalik. Ikatan metalik ialah ikatan yang berlaku, ikatan yang terhasil antara antara logam melalui penyah setempatan, nyah setempatan elektron. These are the keywords. It is between L and N. Sebab apa sir? Kan saya ada beritahu awak tadi, cuba ingat balik, logam bagi ke logam ambil? Bagi. Dalam bahasa kimia, dia akan bagi apa? Dia akan bagi elektron, ideally. So, sedap nama ideally. Okay, Aida. Cuba bagi saya satu nama logam kejap. Bukan darling, ideally. K, potasium. Okey, potasium. Potasium logam. Dia akan bagi elektron. Potasium dengan potasium. Kalau dia jumpa logam dengan logam, potasium ni pun akan bagi elektron. Ada siapa-siapa ambil tak? Tak ada. Okey. Kalau potasium kat bawah lagi. Dia bagi juga, betul? Dia bagi, ini pun dia bagi. Sekarang ini saya nak bertanya awak. Elektron ini milik siapa Elektron ini milik siapa Tak ada siapa. Inilah nama dia, nyah setempatan. Nyah bermaksud keluarlah. Keluarlah. Keluarlah daripada tempat kamu, wahai elektron. Keluarlah elektron, keluarlah elektron. Dia buang elektron. Maka elektron ini tak ada milik siapa. Maka dia akan menjadi satu benda. Banyak elektron kan? Contoh, jam tangan saya. Jam tangan saya besi ke kayu Ini adalah besi, betul? Awak yang tengah pakai tudung kat rumah. Tudung awak. Saya tahu bukan meeting saya tahu mesti yang ada tengah baru habis make up, tengah ready abang tengah pakai songkok apa semua ni, boleh buka songkok apa semua. Okey, ambil pin tudung tu. Pin tudung adalah besi kan. Besi kalau awak zoom in, awak akan nampak Fe, ferrum. Awak zoom in. Tapi awak jangan letak macam ni, awak takkan nampak. Okey. Awak kalau zoom in dia pakai elektron mikroskop, awak akan nampak Fe, ferrum. Ferrum ini semua bagi elektron. Dalam ini ada banyak elektron abang. Dalam ini ada banyak elektron Ini nama dia lautan elektron. Ini nama dia lautan elektron. Kat sini ada lautan elektron. Tak lemas pun sir. Jangan buat joke tu. Lautan elektron ni awak tak boleh lemas. Apa fungsi lautan elektron ni? Untuk alirkan elektrik. Okey, Ain Syafiqah, boleh follow saya? Lautan elektron ini ready untuk bergerak. Ada je elektrik kena, dia terus. Wih! Ada je elektrik kena dia. Gerak terus. Okey. Faham. Disebabkan adanya elektron ini, maka logam boleh mengalirkan elektrik. Faham? Dalam bahasa Inggeris, nyah setempat. Menjawab persoalan daripada Ain. Nyah setempat bermaksud delocalized electron. Delocalization. 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 Proses mengeluarkan elektron daripada petala atom. Okey. Yes, Nabil Putra. Nabil Putra dia tanya, oh sebab tu phone kita boleh charge? Yes. Kenapa phone kita boleh charge? Sebab dalam ini ada lithium. Bila kita cucuk charger elektrik lalu betul. Elektrik mengalir. Dia charge. Hang cuba cucuk charger dekat telinga. Dia charge tak?
Risau kalau so otak saya tak fungsi saya tak caja. Dia lagi otak awak lagi tak fungsi kalau awak tak caja kat sini. Okey, kita tak boleh mengalir elektrik sebab kita bukan ikatan metalik, tuan-tuan. Kita ni adalah ikatan kovalen. Ini kovalen, ini kovalen. Semua awak, saya ni semua kovalen. Menjawab persoalan lagi. Ada tanya, sir, gula bukan kovalen, tapi kenapa boleh larut air? Very good question. Sebab dia bergantung kepada ikatan nombor 4. Namanya ialah ikatan hidrogen. Saya suka awal ni. Awal ni power awal. Aduh. Berlebih korang kalau tak kenal awal Amin Azami ni budak ni berbakat sukan power, belajar power. Tahun depan jangan minta dia raya kan. Kita ada ikatan hidrogen, iaitu ikatan yang terhasil di antara unsur elektronegatif dan hidrogen melalui perkongsian sepasang elektron tunggal. Let me get you straight with this. Dia berlaku antara hidrogen bersama unsur elektronegatif. Contohnya apa? Contohnya nitrogen, oksigen ataupun sulfur ataupun fluorin. Awak boleh dapat tangkap tak flow merah ni je? Saya nak awak dapat tangkap merah ni je. LBL, BL, LL, H, NOS. Okay, kalau awak nak susun ni pun boleh. Awak nak susunkan unsur elektronegatif. NOS H pun boleh. NOS H pun boleh. NOS H pun boleh. Cantik lah. Okay, NOS dengan Cl, klorin pun ada. Klorin pun boleh. Klorin pun boleh, tak ada masalah. Tapi 3 benda ni yang penting. English sir, tak bisa Melayu. A bond that is formed from electronegative element to and hydrogen through the sharing of one pair of lone pair. Baik, bertenang. Hang mesti macam, apa ini Miska? Apa yang sedang kamu belajar? Ini kimia kah? Ataupun ini apa? Ya, ini memang kimia. Sahabat, kimia ini is just another language yang membuatkan kita dengar kimia, kita rasa mabuk ataupun kita rasa nak terkucil, tercirit sebab bahasa dia saja dia nak bagi bahasa dia susah. Padahal awak dah tahu dah. Padahal awak dah belajar kimia daripada kecil. Contoh, awak kalau dahaga minum apa? Tak ada lagi minum diesel. Tak ada. Diesel tak ada orang minum. Oh, faham awak dari kecil minum diesel. Faham. Saya dari kecil saya minum air. Patutlah. Air itu dalam kimia ialah H2O. H. Dia akan berkongsi sepasang dengan H juga. Ini apa dia? Single bond. Okay. Ini apa dia? Single bond. Single bond covalent. Okay. Single covalent bond. Alright. Dekat oksigen. Boleh saya ulang Ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence elektron. Hidrogen ada 1. 1 dengan 1 depa kongsi. Hidrogen ada 1. 1 dengan 1 depa kongsi. Boleh faham? Ini namanya pasangan terikat. Ini nama dia pasangan terikat. Ini nama dia pasangan tunggal. Ataupun saya akan sebut dalam bahasa Inggeris lone pair. Minggu lepas saya dah beritahu kat awak kan?
Dia akan ada dua unsur, elektron negatif, elektron positif. Elektron negatif bermaksud suka tarik elektron. Banyak elektron dekat dia. Awak beritahu kat saya, yang mana banyak elektron? H ke O? Oh, ini banyak elektron bang. Banyak elektron. Ini kita akan sebut sebagai delta negatif. Banyak elektron, elektron negatif. Dia suka tarik elektron. Hang kalau jumpa elektron tepi jalan, hang lari. Hang jangan pergi kawan dengan dia. Sebab oksigen akan tarik semua elektron pergi kat dia. H akan jadi kurang elektron. H kurang elektron. Apabila air jumpa dengan air, satu lagi. Boleh follow saya? Air dengan air. B. Air ini pun adalah delta negatif. Ini delta positif, ini delta positif, ini delta positif, ini delta positif. Clear? Ini banyak duit, banyak elektron. Dia akan kongsikan sepasang lone pair kepada hidrogen. Ini pun dia akan kongsikan kepada hidrogen. Inilah nama dia hydrogen bond. Delta bermaksud difference charge. Charge separa. Dekat sini ada charge separa negatif. Dia bukan fully negatif. Fully negatif, contoh dia macam NaCl. Na+, Cl-. Ini fully ionized. H2O dia bukan ion. Dia separa. Ini separa negatif. Ini separa positif. Oh. Boleh. Ngam. Kenapa separa? Sebab dia bukan ionik. Ini ionik. Dia ada ion. Ini tak ada ion. Ini covalent. Ini covalent. Ini covalent. Okey. Untuk belajar kimia ini, awak kena buka hijab tau. Okey, awak bukan buka tudung. Awak nanti esok awak keluar rumah buka tudung. Siapa? Mak tanya, kenapa buka tudung ni? Semasa saya suruh buka hijab keluar belajar kimia. Tidak. Buka hijab ni bermaksud awak kena pandang what the normal eyes do not see. Awak kena tengok satu benda itu dalam bentuk zarah dia. Dalam bentuk molekul dia. HOH. O banyak elektron, dia akan dia akan kongsi elektron bersama hidrogen. Okey. Baik, Banua saya tak nak cerita lagi Ini dapat tangkap. Inilah ikatan hidrogen. Inilah ikatan hidrogen. Ikatan terhasil antara unsur elektronegatif, which is oksigen tadi, dan hidrogen melalui perkongsian sepasang elektron tunggal. Kongsi, dia bukan bagi, dia kongsi je. Bila saya cakap pasal kongsi, kuat ke lemah? Lemah, kongsi lemah. Ikatan hidrogen ikatan yang lemah, tapi dia banyak. Okey, dia Julia. Alright. Saya nak jawab soalan tadi, gula. Kenapa gula boleh larut dalam air? Gula sebab ini ada soalan dalam buku awak. Ada student tanya saya dalam DM, tanya, "Sir, kenapa gula covalent tapi dia larut dalam air?" Ini air, itu ialah gula. Gula, formula dia, kalau awak pernah dengar, C6H11O6. Am I right? Dia C6H12O6. Glukosa. Glukosa. Kan? Ya, Bayu meminjam perkataan kimia. Bayu meminjam perkataan kimia. Dalam bahasa muda ini adalah dalam bahasa bahasa kita dengan glukosa. Ya, dalam bahasa mak kita nama dia gula. Okay, dalam bahasa kimia guna C6H12O6. Bentuk gula ini ialah, saya nak mudahkan kat awak, dia ada 6C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bentuk gula. Gula ada oksigen, hidrogen. Oksigen, hidrogen. Oksigen, hidrogen. Oksigen, hidrogen. Oksigen, hidrogen. Awak tak perlu tahu. Awak tak perlu tahu. What you need to know is that dia ada H, dia ada O. Setuju dengan saya? Dia ada H, dia ada O. Inilah H dengan O awak. Awak akan jumpa waktu form 5. Ini nama dia kumpulan hidroksil. Hey! Yang mana delta negatif? O ke H? Ini je awak kena tahu. O ke H? Delta negatif. Sebab O tarik elektron. H delta positif. Boleh dapat? Itu je. Okay, awak tak payah tahu nak lukis lagi. Awak tahu delta positif negatif dah cukup bagus. Awak kalau jalan-jalan, one day ada orang conteng, awak pergi tandas awam, ada orang conteng, okay, COH. Dia tulis
Okey, awak jangan lepas dah membuang ke apa, awak pergi sambung, awak tulis delta negatif, ini delta positif. Okey, baik. Ini secara ilmiah. Okey, baik. So now you see ada delta negatif, ini ada positif. Apa dia akan buat? Dia kaya, dia akan kongsi kepada dia sikit. Dia kaya, dia akan kongsi kepada dia sikit. Ikatan apakah ini, sahabat-sahabat sekalian? Dia adalah ikatan hidrogen. Saya nak pesan dekat awak satu benda. Ikatan kovalen ialah ikatan dalam molekul. Ini satu molekul kan? Ini satu molekul yang lain. Ikatan kovalen ialah antara tangan ni. Tangan saya, dia sambung ikatan kovalen. Tangan, jari dengan jari kovalen, jari dengan jari kovalen, jari dengan jari kovalen, kovalen. Ini bukan ionik Kalau ionik, saya jadi Iron Man. Ini bukan ionik, ini adalah kovalen. Tangan ni sama ke tangan lain? Tangan lain betul. Tangan saya dengan tangan saya satu lagi. Bila dekat, cuba awak letak tangan awak dekat di sini. Awak dapat rasa tak? Awak dapat rasa tak? Dia macam ada something. Okay. Sahabat sekalian, inilah contoh ikatan hidrogen. Hidrogen berlaku antara molekul satu lagi. Tapi in this case, ini bukan hidrogen, nama dia van der Waals. Van der Waals interaction. Van der Waals adalah interaction, dia bukan bond. Van der Waals ataupun interaksi Van der Waals ini bukan ikatan, dia hanyalah interaksi yang berlaku antara covalent compound. Okey, awak dengan tangan si dia dekat. Awak akan rasa kehadiran tangan si dia, betul? Rasa berdosa, Masya Allah. Tangan si dia ini adalah tangan mak awak. Itulah awak tak pernah pegang tangan mak awak, memang berdosa awak. Okey, awak bila nak pegang tangan mak awak, awak akan rasa. Awak stop, awak cakap dekat mak, mak, ini ikatan Van der Waals. Confirm mak sayang. Sikit-sikit. Sikit-sikit haram. Bagi nanti. Van der Waals, sahabat-sahabat sekalian, contoh dia antara C dengan C dengan C, molekul yang lain, dia akan ada interaksi. Ini dinamakan sebagai Van der Waals. Ini geng-geng Van der Jitu, Van der Wick, Van der Gram, Van der Waals. Okey, dia ada nama orang. Van der Waals ini yang menjumpai ikatan interaksi Van der Waals ini. Wonderpad, bukan Van der Pad. Itulah korang. Bukan. Lain yang diajar, lain yang difaham. Allahu Akbar. Okey. Baik. So, disebabkan interaksi ikatan hidrogen inilah gula boleh larut dalam air. Okey, disebabkan ikatan hidrogen inilah gula boleh larut dalam air. Ikatan hidrogen juga yang bertanggungjawab ke dalam banyak benda. Contoh, air melekat dekat gelas, air melekat dekat rambut, DNA badan awak, ais terapung atas air. Okey, cerita, kau tahu tak cerita Titanic apa yang kapal dia tenggelam? Okey. Okey, macam mana ais dekat cerita Endgame tu boleh terapung? Sebab ais tu ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antara ais itu menyebabkan ais itu terapung dalam laut. Okay? Yes, that is ikatan hidrogen. Alright. Baik, kita akan pergi yang last. Saya nak pergi yang ni tadi. Tapi sebabkan seperti yang saya bagi tahu, saya slow down the pace. Saya nak bawa semua abang kakak kenal dulu what are the ikatan yang ada. Boleh tak saya nak tanya, saya nampak ramai student baru dalam ni. Yang baru saja, saya nak tanya awak ikhlas. Boleh dapat tangkap tak LDL, LBL, BLDL, LL, NOS, H? Itu saja yang saya nak awak dapat tangkap.
Yang apa benda yang saya merepek tadi tu, take kopi, letak tepi dulu, what and what, what and what, what and what. Alhamdulillah, terima kasih, well done. You guys have done a very good job. Betul. This is ikhlas saya beritahu dekat awak. Sebab apa? This topic is a topic that we learn during degree. Ini adalah satu topik yang abang kakak ataupun sini awak belajar waktu degree, tapi awak form 4 dah belajar. Major respect. This is a very major respect to all of you. So, awak pergi dekat abang awak atau awak masuk universiti, awak sekarang ni form 4, awak pergi universiti awak tepuk bahu random, awak tanya, metal and non-metal, what kind of bond? Tercengang dia, confirm. Ionic bond. Lah. Awak jumpa kucing tepi jalan, awak tanya, metal and metal, what kind of bond? Metallic bond. Kucing jawab, metallic. Terkejut itulah metallic bond. Awak tanya abang kakak awak yang form 5 sekarang ini. Okay, if you get this concept, please share it around. Bila awak dah dapat konsep ni, tolong share. Sebab bila awak share, bila awak mengajar, awak akan lebih faham. Abang-abang kakak awak yang dulu SPM ni, dia orang pun mostly dia orang tengah terkapai-kapai bab ikatan ni. Alright, so let's go. Ionic, L, Bl, covalent, Bl, Bl, metallic, L, L, hydrogen, NOS, H. NOS, H. Saya nak awak tahu nitrogen, oksigen dengan sulfur je. Kalau soalan keluar begini. Soalan kata, between oxygen and oxygen, what kind of bond? You pick me. You pick je. Jawab je. Saya tak kisah betul ataupun salah. Saya nak awak confident. Ionic, covalent, metallic ataupun hydrogen. Yes. Convent. Bukan convent. Convent itu sekolah perempuan. Covalent. Oksigen, covalent. Okay. H dengan O. Yes. Ini. Okay. Saya nak awak tahu dua benda yang tadi saya dah beritahu. Kalau H dengan O dalam satu molekul, ini nama dia covalent. Kalau antara molekul yang lain, O dengan H ini, O dengan H itu, ini baru hidrogen. Okey Zinira. Ini. Antara molekul covalent, antara molekul yang lain, hidrogen. Okay, adik. H dengan N. H dengan N ni. H dengan N. Covalent. N kongsi satu dengan H. Ini adalah ammonia, NH3. Tapi kalau dia jumpa satu lagi ammonia, ini kongsi itu, ini kongsi itu. Yes, ini adalah hydrogen. Boleh dapat tangkap. Ini satu molekul. Kalau dalam satu molekul, nama dia covalent. Good. I'm proud of you. Very good. O dengan O, satu molekul. Enggak ada apa-apa. Ini adalah covalent. N dengan H, ini adalah covalent. Molekul dengan molekul, N dengan H, ini adalah hydrogen. Yes, good. Awak dah dapat dia punya flow dah. Last kali, boys. Saya nak pergi kepada datif. Ikatan datif. Dative bond. What is dative bond? Alia Batrisha. Hai Cik Alia. Ikatan datif ialah ikatan yang terhasil antara unsur elektronegatif dan ion hidrogen atau logam melalui perkongsian sepasang elektron tunggal. So, I cannot brain how you memorize this all, sir. To be honest, saya tak hafal. Saya selalu tengok molekul. Saya memang malam-malam saya selalu mimpi. Saya mimpi molekul. Saya selalu tengok molekul. Jadi daripada molekul tu lah saya dapat terpikkan dia punya konsep of ikatan ni.
Awal mimpi saya. Awal, cek balik awal, risau. Allahu Akbar. Okay. This and this ialah sama. Cuma beza dia, ini untuk hidrogen sahaja, ini untuk ion hidrogen dan logam. Ini adalah NOS metal. Ataupun NOS, saya tulis kat sini L, logam. Logam. Boleh screenshot dulu? Boleh screenshot dulu? Okay. Saya akan ambil masa lagi 5 minit boleh? Kalau kita tengah masuk kat part climax ni Alright. Keluarkan kertas, keluarkan pensel. This 5 minit akan jadi 5 minit yang berharga untuk malam ini. Saya lukiskan kat awak, saya tunjukkan kat awak aluminium. Saya tunjukkan kat awak klorin. Aluminium ada 13 elektron, klorin ada 17 elektron. Okey. Sahabat-sahabat sekalian, saya tahu ada yang dekat sekolah awak yang masih tengah belajar macam mana nak lukis elektron. Jom kita lukis sama-sama boleh? Aluminium ada 13 elektron. Dalam yang pertama boleh letak 2. Ada 13, sudah lukis 2. Baki dia lukis 8. Bakilah sekali, ada berapa sahabat sekalian? Aluminium bakilah sekali ada berapa? 3. Babe. Untuk faham ikatan kimia, kita hanya perlu tahu elektron di luar ini sahaja. Ini nama dia valence elektron. Dalam teh kopi, mampuipi letak tepi tak mantau. Jadi, aluminium kita boleh lukis dia macam ini. Al 1, 2, 3. Okay, Al 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh terima? Alright. Dia Julia. Klorin ada 17. Macam mana nak lukis? 2 dalam. Berapa sini? 8. Berapa baki dekat luar dia? 2 tambah 8, 10. Baki dia berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan lukis dia macam mana? Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini boleh terima? Boleh lukis? Keluarkan kertas, keluarkan pensel. Nice. Saya akan padam tahu yang atas ni. Saya akan padam tahu. Aluminium dengan klorin. Aluminium ada 1 elektron, klorin tak cukup 1. Apa dia orang akan buat? Dia orang akan kongsi sepasang elektron. Share. Okay. In other words, dia juga ada ionik, logam dan bukan logam. Aluminium bagi, klorin ambil. In this case, dia sebenarnya dia ionik. Tapi aluminium ni dia tak apa-apa nak bagi sebab dia adalah kumpulan 13, dia adalah semi metal. So saya akan tulis kat sini dia adalah delta positif. Ini adalah delta negatif. Bermaksud dia bagi tapi tak berapa bagi, dia orang kongsi. Boleh dapat tak aluminium bagi 1, klorin dia ambil 2 dekat dia delta negatif. Klorin dah stabil tak? Dah kan? Aluminium stabil tak? Tak. Dia kena buat apa lagi ni? Dia kena cari lagi klorin. Dia kena cari lagi klorin. So, klorin dengan aluminium dia akan kongsi macam ini. Klorin dengan aluminium bawah dia pun dia akan kongsi. Okay. Alright. Babe, awak akan dapat. Ini yang kita akan panggil dia sebagai satu molekul. Kalau awak masih ingat kalau awak pernah belajar Al3+, Cl-, kanan turun kiri, kiri turun kanan. Silang akan dapat AlCl3 kan? Inilah dia. Bila aluminium react dengan klorin, dia akan jadi Al1, klorin ada 3. Al1, klorin ada 3. Inilah bentuk dia. Faham? Oh, lagu tadi. Kanan turun kiri, kiri turun kanan, silang. Kanan turun kiri, kiri turun kanan, silang. Dapat? Silangkan je. Ni adalah ion klorin turun 1, ion aluminium turun 3, dapatnya macam ni. Okay, AlCl3 macam mana bentuk dia? Macam gini kan? Guys, aluminium ini ada kosong tak? Ada kosong tak? Ada kan? Bila aluminium ini ada kosong,
bila dia jumpa dengan aluminium satu lagi, molekul lain, klorin, ada pasangan tunggal kan? Ini pasangan tunggal kan? Ini pasangan tunggal kan? Ini pasangan tunggal kan? Apa klorin akan buat? Dia akan kongsi. Dua-dua molekul ini akan terikat. Inilah nama dia ikatan datif. Oh, faham. Okey, dia sama konsep. Ingat tak tadi saya lukis kat awak? HOH. Okey, ini HOH kan? Ini kosong, kongsi. You see tak the resemblance? Awak nampak tak apa persamaan dia? Ini pasangan tunggal, ini pasangan tunggal. Ini ada ruang kosong, ini ada ruang kosong. Pasangan tunggal daripada unsur elektronegatif dikongsikan kepada ruang kosong ataupun petala kosong logam. Sir, saya dah dapat tangkap sikit, sir. Ini pasangan tunggal dikongsikan kepada petala kosong hidrogen. Bila kita kongsi kepada hidrogen, nama dia hydrogen bond. Bila kita kongsi kepada metal, nama dia adalah dative bond. Yes. Right. True. Saya tahu awak tengah proses. I know you guys are, this is orang kata challenging thing to process, but I know you guys can do it. Okay, syarat dia mesti ada elektron. Pergi ke mana? Pergi ke kosong. Pergi ke mana? Pergi ke kosong. Boleh tak kalau elektron pergi ke elektron? Enggak bisa. Elektron enggak bisa. Elektron yang kosong bisa. Okay. Inilah sahabat-sahabat sekalian, satu lagi. Kalau saya tunjukkan amonia. Saya tanya awak jap. Nitrogen dengan H ni kovalent ke apa? Apa nama ikatan ni? Kovalent Kalau H, nitrogen, H. Saya nak tanya awak jap. Ini nama ikatan apa Pandailah. Ini nama ikatan hidrogen. Ini molekul, ini hidrogen. Itu boleh. Natasha Erina, very good. Lain molekul, hidrogen. Dalam molekul, kovalent. Dapat Aina Patricia, very good. Tong Yusin dapat tak? Tong Yusin. Farah Jasmine, Alia Patricia dapat, very good. Tong Yusin, can I know she's still here? Okay, very good, dapat. Brittany. Okay, saya nak tukar Babe, ini apa dia? Ini water, ini amonia dengan air. Hydrogen juga. Nitrogen dengan hydrogen. It is hydrogen bond juga. Molekul dengan molekul. Tuan-tuan, kalau saya tukarkan hydrogen ke apa? Yes! Ini dative bond. Hang tukar hydrogen jadi metal, dia jadi dative. Habis. Power. Saya nak test lagi lah. Saya tak tahu awak betul-betul faham ke awak tengah scam saya Saya nak betul-betul kejap Saya nak bagi kat sini ferrum bromide. Ferrum 3 bromide. Okey, ikatan apa? The 3 to 1. Wow, power. Ini dative bond. Sebab dia metal. Yes. Good. Lagi. Saya nak bagi dekat sini H O C double bond. Very good. Ladies and gentlemen, this is hydrogen bond. You don't care whatever else this one is, but you only look at one is coming from a lone pair towards a hydrogen, that is hydrogen bond. If it towards a metal, then that is what we call as dative bond. Boys and girls, give yourself a round of applause. Bravo. Mantap. Power. Much respect to all of you. Okay, I think that's all from me, Yosemas. Thank you so much for joining. Saya nampak ada tadi 1040 people. You guys are the best. Malam ni tidak lena saya. Kalau awak dapat angkat even 1/10 apa yang saya cakap tadi, insya-Allah malam ni awak akan tidur dengan senyum. Saya doakan awak semua tidur dengan senyuman yang manis. And harap kita akan jumpa lagi minggu depan. Stay safe everyone, boys and girls. That's all from me, Yosemas. See you guys around next week. Assalamualaikum, good night and sweet dreams. Stay safe. Bye. Take care. Jangan lupa boleh chat, boleh DM, boleh apa-apa ke. Korang kalau nak sembang ke apa, okay, boleh reach me out. Thank you.